Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan masuk subtopik yang ke-11.3 untuk tingkatan 4 ini yang bertajuk jenis keimunan. Okay. Subtopik kedua terakhir untuk bab yang ke-11 ini. Okey, jenis keimunan, kita ada dua jenis keimunan iaitu keimunan aktif dan juga keimunan pasif. Okey, keimunan aktif, okey, aktif bermaksud sel limfosit, okey, sel limfosit dalam badan seseorang itu menghasilkan antibodinya sendiri. Maksudnya dia tidak enhance oleh apa-apa. So keimunan ini bermaksud sel limfosit tersebut menghasilkan antibodinya sendiri disebabkan oleh gerak balas terhadap rangsangan oleh antigen. Okey. Itu adalah keimunan aktif. Manakala keimunan pasif pula bermaksud badan menerima antibodi daripada sumber luar. Okay, nanti kita akan tengok contoh untuk keimunan aktif dan juga keimunan pasif. Okay, so secara basicnya kita tahu kalau keimunan aktif, badan yang hasilkan antibodi sendiri. Kalau pasif, badan terima antibodi daripada luar. Okay, kalau aktif sendiri, pasif diambil dari sumber luar. So itu secara asasnya lah. Nanti kita akan tengok pula aktif semula jadi, aktif buatan, pasif semula jadi, pasif buatan. Okay, kedua-dua jenis keimunan ini mungkin dihasilkan secara semula jadi atau secara buatan. Sebab tu ada dua jenis, keimunan aktif semula jadi, keimunan aktif buatan, keimunan pasif semula jadi ataupun dan juga keimunan pasif buatan. Okay, nanti kita akan tengok satu persatu serta perbandingannya. Okay, keimunan aktif semula jadi diperoleh setelah sembuh daripada penyakit. Manakala keimunan pasif semula jadi, contohnya, diperoleh melalui penyusuan ibu dan daripada ibu kepada fetus semasa kehamilan. Okay, keimunan aktif buatan diperoleh setelah mendapat suntikan vaksin. Okay. Keimunan pasif buatan ia diperoleh melalui suntikan antiserum. Okay. Kita tengok dahulu keimunan aktif. Okay. Antibodi dihasilkan secara semula jadi oleh sel limfosit. Keimunan aktif kekal untuk jangka masa yang lama. Okay. Keimunan aktif semula jadi dan juga keimunan aktif buatan. Okay, dua jenis. Pertama, kita tengok dahulu keimunan aktif semula jadi. Okay. Apabila seseorang dijangkiti oleh patogen, okay, benda asing, bahan luar yang tak biasa, yang badan kita tak kenal bahan tersebut, bila seseorang dijangkiti oleh bahan tersebut, benda asing ataupun patogen kita panggil, sel-sel limfosit kita akan menghasilkan antibodi, okay, sebagai gerak balas terhadap antigen. Okay, maksudnya bila benda asing masuk ke dalam badan kita, mesti badan kita akan halau dia keluar, kan? Kalau orang yang tak kenal masuk ke dalam rumah kita, mestilah kita halau dia keluar. So, konsep yang sama juga untuk badan kita ini. So, sel limfosit ini dia seolah mempertahankan badan. So, bila bila ada sahaja patogen ataupun benda asing masuk ke dalam badan, sel limfosit ini dia akan hasilkan antibodi. So, apabila individu tersebut sembuh daripada sesuatu jangkitan, individu tersebut akan memperoleh keimunan yang kekal terhadap penyakit tersebut. Okay?
So, maksudnya kalau lain kali datang lagi benda asing tersebut, patogen tersebut, so badan kita sudah ada sistem pertahanan. Okey? Disebabkan oleh keimunan aktif semula jadi ini. Keimunan aktif ini dapat bila dah seseorang itu sembuh daripada penyakit. Okey. Sekiranya individu yang sama diserang sekali lagi oleh patogen yang sama, kan? Kalau dia dah kenal dah patogen tersebut sebab dah kali kedua dah masuk ke dalam badan, sel limfosit yang menyimpan memori tentang patogen tersebut, iaitu sel memori, akan hasilkan antibody dengan cepat. Okey, so sebab tu kadang-kadang tak sempat pun kita nak dapat nak rasa demam ke apa, tak sempat sebabnya um, sel memori itu dah ada. So cepatlah sel limfosit itu menghasilkan antibody, bertindak dengan cepat serta merta terhadap antigen tersebut. So antigen tersebut boleh dimusnahkan dengan cepat. So selamatlah individu tersebut sebab dah ada keimunan aktif semula jadi ini. Keimunan aktif buatan pula untuk nak melindungi diri daripada dijangkiti penyakit yang sangat berjangkit. Seseorang individu boleh diimunkan terhadap penyakit tersebut. So, imunisasi adalah satu proses merangsang keimunan terhadap penyakit tersebut melalui suntikan vaksin. Okay, so kita ada beberapa suntikan vaksin wajib yang terdapat di Malaysia ni lah, okay, yang diberikan secara percuma. Kalau kita tengok adik-adik kita kan, yang baby tu dia adalah dia umur berapa, sejak lahir dapat suntikan vaksin apa, kemudian 3 bulan, 6 bulan, setahun, setahun setengah macam tu lah. So dia ada vaksin apa yang diambil mengikut umur. Okay, so vaksin tersebut adalah keimunan aktif buatan. Okay, maksudnya kita tak dapat, bukan patogen tersebut masuk ke dalam badan kita, tapi kita masukkan, kita akan masukkan yang lemah, okay? Patogen yang lemah ke dalam badan untuk nak merangsang badan kita menghasilkan antibody terhadap patogen tersebut. Jadi, katalah patogen tersebut datang untuk kali yang kedua, bukan kali yang kedua lah, maksudnya kali yang pertama tadi daripada vaksin kan. So, kali yang kedua, okay, bila masuk badan kita, so antibody, sel limfosit dapat hasilkan antibody dengan cepat. So, tak adalah penyakit tersebut memberi bahayalah kepada kita. So, sebab tu vaksin ini dicucuk untuk penyakit yang sangat senang berjangkit. Sebab sebenarnya kita nak melindungi diri kita. So, itu adalah konsep imunisasi lah. Keimunan aktif buatan. Okay. So, vaksin ini adalah satu ampaian patogen yang lemah yang cikgu cakap tadi lah kan. So, cikgu cakap tadi kita anggap sebagai patogen yang lemah itu sebagai patogen yang pertama masuk ke dalam badan kita. Okay. Yang kalau kita terkena pula disebabkan oleh penyakit senang berjangkit ini, kita terkena pula, so patogen kali kedua masuk ke dalam badan kita itu tak ada masalah sebab sel limfosit boleh hasilkan antibody dengan cepat. Okay. So, vaksin adalah satu ampaian patogen. Patogen terhadap penyakit tersebut lah. Okay. Yang lemah, mati ataupun tidak virulen. Okay. Dia tidak aktif lah. So, jangan risau bila dicucuk vaksin boleh dapat penyakit tersebut. Tak. Sebab yang dicucuk itu adalah patogen yang lemah, mati atau tidak virulen. Okay. So, banyak vaksin ni sejak baby lah dia ada untuk penyakit-penyakit apa. Okay, apabila vaksin disuntik ke dalam badan, vaksin ini dia akan merangsang sel limfosit untuk menghasilkan antibody bagi menentang patogen. So, sebab tu kita ambil vaksin ini. Okay.
Suntikan vaksin yang pertama biasanya akan menyebabkan penghasilan aras antibodi yang rendah dan tidak mencukupi untuk melindungi seseorang daripada penyakit. Tapi kita tetap ada antibodi. Dos penggalak perlu diberi untuk meningkatkan semula penghasilan antibodi ke satu aras keimunan yang dapat melindungi seseorang daripada penyakit tersebut. Sebab tu ada beberapa dos. Okay? Beberapa dos lah. Kalau dos pertama mungkin antibodi yang dihasilkan itu rendah. So dia akan bagi dos penggalak kita panggil ya. Dos penggalak ini untuk nak tingkatkan penghasilan antibodi. Okey, ke tahap yang dapat melindungi seseorang daripada penyakit tersebut. Jadi kalau untuk baby, banyaklah kan penyakit yang berjangkit kan, campak ke apa ke kan. So ini adalah fungsi vaksin tersebut. Okay, keimunan aktif buatan sekiranya individu tersebut dijangkiti patogen yang sebenar nanti, sel limfosit tersebut dapat hasilkan antibodi yang mencukupi dan dapat bertindak dengan serta-merta untuk memusnahkan patogen tersebut. Okay, contoh vaksin ialah vaksin Salk untuk penyakit poliomyelitis, vaksin BCG untuk penyakit TB dan vaksin HPV untuk penyakit kanser cervix. Okay, ini ada vaksin HPV ini yang diambil semasa tingkatan 1. Okay, yang kedua, contoh jenis keimunan yang kedua adalah keimunan pasif di mana badan tidak menghasilkan antibodi sendiri tetapi antibodi ini diperoleh daripada sumber luar. So, keimunan pasif ini ia tidak kekal lama dan dia hanya memberi perlindungan serta-merta, perlindungan dalam jangka masa pendek sahaja berbanding dengan keimunan aktif tadi. Okay, keimunan pasif semula jadi, keimunan pasif buatan. Okay, keimunan pasif semula jadi ini contohnya diperoleh oleh fetus apabila antibodi ibu meresap melalui plasenta ke dalam aliran darah fetus. So, ini adalah keimunan pasif semula jadi sebab fetus tersebut mendapat keimunan daripada sumber luar. So, antibodi ini dia melindungi bayi untuk tempoh beberapa bulan pertama selepas kelahiran melalui antibodi yang terdapat dalam susu ibu atau colostrum. Okay, semasa menyusu. So, ini berbalik kepada maksud keimunan pasif semula jadi tadi ya. So, diambil daripada sumber luar. So, dalam kes ni, maksudnya diambil daripada ibu. So, sumber luar daripada fetus itu. Okay, keimunan diperoleh melalui, kalau keimunan pasif buatan, keimunan diperoleh melalui suntikan antiserum atau serum yang mengandungi antibodi spesifik menentang sesuatu antigen. So, ini adalah pasif buatan. Suntikan antiserum ini memberi perlindungan segera tetapi untuk jangka masa pendek sahaja. Okey, contohnya adalah contoh antiserum adalah anti-tetanus, anti-rabies dan antiserum terhadap bisa ular. Maksudnya untuk sekejap saja, untuk tempoh yang pendek ataupun serta-merta. Okey. So, ini adalah rajah yang menunjukkan penyediaan anti-tetanus. Okay, ampaian toksat tetanus. Okay, yang kemudian disuntik dalam kuda. Anti-tetanus yang diperoleh daripada serum kuda ini. Dia disuntik dalam kuda dulu. Kemudian anti-tetanus ini diperoleh daripada serum kuda. Dia akan dipekatkan dan ditulinkan. Kemudian disuntik ke dalam individu yang berisiko tinggi mendapat penyakit tetanus.
So, individu ini bila dia dah mendapat suntikan, so dia individu ini akan dilindungi daripada jangkitan penyakit tetanus. Okay. So, ini adalah keimunan pasif buatan lah. Okay. Kenapa dipilih kuda? Antaranya disebabkan oleh kekuatan yang ada pada kuda tersebut. So, maksudnya dia kuatlah untuk kita dapatkan dia punya serum itu. Okay, next kita tengok perbandingan. Okay, sekali kita tengok perbandingan. Perbandingan ini merangkumi persamaan dan perbezaan antara keimunan aktif buatan dan keimunan pasif buatan. Okay, dari segi persamaan, kedua-duanya melindungi badan daripada jangkitan penyakit. Kedua-duanya juga melibatkan interaksi antara antibodi dengan antigen. Mestilah kalau keimunan dia mesti berkait dengan antibodi dan antigen. Okay, dari segi perbezaan, keimunan aktif buatan diperoleh melalui suntikan vaksin. Keimunan pasif buatan diperoleh melalui suntikan antiserum. Okay, yang daripada kuda tadi. Okay, keimunan aktif buatan, bahan yang disuntik adalah vaksin, iaitu ampaian patogen yang lemah, mati ataupun tidak virulen, tidak lagi aktif. Manakala keimunan pasif buatan, bahan yang disuntik adalah antiserum. So, antiserum itu adalah serum yang mengandungi antibodi yang spesifik. Okey, tujuan keimunan aktif buatan ini adalah untuk cegah. So, sebelum dapat penyakit tersebut, kita suntik vaksin. So, itu adalah langkah pencegahan. Manakala kalau keimunan pasif buatan, tujuannya adalah untuk rawatan, iaitu untuk serta-merta. Contohnya kalau dipatuk ular kan. So, kita suntik dengan antiserum ini. So, itu adalah serta-merta. Perlindungan serta-merta, kita tak nak bisa ular tersebut merebak ke seluruh badan. Okay. So, itu adalah keimunan pasif buatan. Okay, seterusnya, kesannya kalau keimunan aktif buatan, dia tidak memberi perlindungan serta-merta. Keimunan pasif buatan, dia memberi perlindungan serta-merta. Dari segi tempoh keimunan aktif buatan adalah kekal untuk tempoh masa yang lama. Kalau keimunan pasif buatan, dia adalah sementara dan tidak kekal lama. Masa suntikan yang diberi, suntikan vaksin diberi sebelum dijangkiti penyakit, manakala suntikan untuk pasif buatan ini, suntikan antibodi ini, tersedia diberi dahulu sekiranya terdapat risiko tinggi. Okay? Untuk dijangkiti atau sebaik selepas dijangkiti penyakit. Itu adalah pasif buatan. Okay, antibodi untuk aktif buatan, antibodi dihasilkan sendiri oleh sel limfosit. So, maksudnya contohnya kita cucuk vaksin, so sel limfosit individu tersebut yang sendiri yang akan hasilkan antibodi. Kalau pasif buatan, antibodi itu diperoleh direct daripada antiserum. Okay. So, akhir sekali kita tengok graf aras antibodi dalam darah seseorang selepas pemvaksinan yang pertama dan kedua. Okey, ini adalah keperluan memberi suntikan kedua ataupun dos penggalak. Okey, kita tengok dahulu untuk keimunan aktif semula jadi. Okey, keimunan aktif semula jadi. Keimunan aktif buatan. Vaksin, keimunan aktif buatan, so perlu diberi untuk nak meningkatkan semula aras antibodi melepasi aras keimunan. Sebab apa? Sebab kita nak memberi perlindungan terhadap penyakit. Okey, kita tengok contohnya untuk suntikan pertama, antibodi tersebut meningkat.
Okey, tapi dia tidak melebihi aras keimunan. So, ini aras keimunan yang dot-dot-dot ni kan. Okay, jadi, bila diberi dos penggalak, okay, suntikan kedua, kita nampak antibodi itu meningkat sehingga melepasi aras keimunan. Sebab tu perlunya suntikan kedua ataupun dos penggalak. Jadi, bila dia dah mencapai aras keimunan, bermaksud badan seseorang itu akan mendapat perlindungan terhadap penyakit yang senang berjangkit. Okey, seterusnya untuk pasif buatan, hanya perlu diberi sekiranya aras antibodi dalam darah jatuh di bawah aras keimunan dan pesakit masih dijangkiti penyakit tersebut. Okay, ini adalah grafnya aras antibodi dalam darah seseorang selepas suntikan pertama dan kedua antiserum. Suntikan pertama dia akan meningkat antibodi tersebut. Kemudian dia akan turun. Kemudian bila suntikan kedua dia meningkat lagi, kemudian dia akan turun. So sebab dia hanya bertindak secara sementara sahaja kan. Sebab pasif buatan dia bertindak secara sementara saja. Sebab tu bila dicucuk dia akan meningkat. Kemudian dia akan turun balik. So bila seseorang itu ada risiko dia akan suntik balik. Macam itulah. So ini adalah perbandingan antara keimunan aktif buatan dan keimunan pasif buatan. Okay. So sampai situ saja untuk 11.3. Terima kasih.